Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan membaca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bismillah. Tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekali lagi kita meninggikan rasa terima kasih kita pada Tuhan Jalla wa Ala di atas segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala dah beri pada kita. Dan sampailah ke hari ini, sejak kita ditiupkan roh dalam rahim ibu kita, sejak 4 bulan kita dalam rahim ibu kita dulu, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat nafas dan juga jantung kita yang belum berhenti berdegup lah, untuk kita merasai nikmat kehidupan. Walaupun hari ini Allah Subhanahu wa taala menimpakan pelbagai ujian, musibah, wabak pada kita, tapi itu tidak pernah menandakan kita berhenti melafazkan syukur. Tidak. Kita semua melafazkan lagi rasa terima kasih kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah thumma alhamdulillah, insya-Allah. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, sebelum kita mulakan halaqah Ibnu Kathir kita ni, membaca tafsir Ibnu Kathir, dulu saya pernah beritahu tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, ada satu musibah akhir zaman yang paling besar, yang bencana itu ialah bencana akhir yang merupakan entitan yang besar menuju ke hari kiamat Allah Ta'ala, iaitu berita mengenai turunnya Nabi penyelamat palsu, dan juga dia mengaku dia Tuhan, iaitu Dajjal, yang disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, penyelamat palsu yang merupakan Dajjal. Dia hidup di dunia ini lebih kurang 400 hari lebih, kan? Setahun yang Nabi kata 40 hari, yang Nabi kata 3 hari yang ganjil. Sehari panjang macam setahun, al-yaum kas-sana, dan sehari panjang macam sebulan, dan sehari lagi panjang macam seminggu, dan baki-baki hari macam hari-hari biasa lah. Yang ni kehidupan Dajjal. Ada 400 hari yang dia hidup dan dia memusnahkan bumi ni. Orang beriman, orang Islam yang ada makanan dihancurkan. Tak ada orang yang mampu untuk bertahan lama dengan kehidupan dengan Dajjal ni, melainkan cita-cita orang Islam pada ketika itu yang beriman ialah tak mau ikut Dajjal sampailah mereka pertahankan iman dan mati dalam keadaan beriman. Jadi impian yang paling besar umat Islam pada ketika Dajjal ni turun ialah mati dalam iman. Wallahu a'lam, kan? Dajjal akan buat musibah yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebut, kan, sebab kita tengah cerita tentang kedegilan Bani Israel dalam surah Al-Baqarah ni. Bani Israel tu sendiri, dia tunggu Nabi Isa muncul. Sebelum Nabi Isa yang benar-benar muncul ni,
ada Nabi Isa palsu yang akan dibai'ah oleh Bani Israel akan datang ni. Akan datang tak tahu bila lah. Mungkin 100 tahun lagi ke, Allahu alam lah. Sempat tak sempat kita, Allahu alam kan. Nabi palsu tu, merangkap Tuhan palsu dia ialah Dajjal. Dia turun kan. Bila Dajjal dah rosakkan dunia ni, dah orang beriman mati dah ramai sebab kebodoran, tak makan, pertahankan iman. Yang ikut Dajjal ni ialah ramai Bani Israel yang anggap ni Nabi Isa, Nabi penyelamat mereka, merangkap Tuhan mereka lah. Orang Nasrani anggap Tuhan, macam-macam punya tafsiran. Di tengah-tengah kekalutan tu nanti Imam Mahdi akan muncul untuk melawan Dajjal ni. Dajjal akan himpit umat Islam yang beriman ni, yang berada di belakang Al-Mahdi sampai ke Palestin. Tiba-tiba dalam kekalutan peperangan itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fabainama huwa kadzalika idh ba'asallahu ta'ala al-masih ibn Maryam. Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Allah Isa yang merupakan anak kepada Maryam alaihi salam, fayanzilu 'indal manaratil bayda syarqi Dimashq bainal mahrudatain. Nabi Isa ni dia akan turun di Damsyik, di Syria. Dan hadis menyebut Syria ni dia ada fadilat tuan-tuan. Negara Syria ni dia ada fadilat besar tau. Al-Quran ada sebut tentang fadilat negara-negara dalam Al-Quran secara umum. Tapi yang khusus ni, seperti Syria ada khusus. Disebut sebagai Damsyik. Syria lah, Dimashq ni Syria lah. Ada sebuah menara putih yang masih lagi ada pada hari ni di Syria tu. Tuan-tuan pergi cari dalam Google, kena pergi cari kan. Nabi Allah Isa alaihi salam dia turun, hadis sebut indal manaratil bayda, dia turun di sisi menara putih di Damsyik Syria. Syria ni dia ada fadilat, negara Syria. Sebab tu hari ni perang besar berlaku kat Syria sebab Bani Israel tuan-tuan. Dia nak kacau proses tu. Dia harap dengan cara dia pengikut-pengikut syaitan ni kan. Dia anggap dengan cara dia musnahkan Syria, Nabi Isa tak boleh turun. Dia ingat Tuhan ni kawan-kawan sebelah rumah dia boleh temerang macam tu. Nabi Allah Isa ni dia turun. Dan fadilat negara Syria ni hadis sebut dengan jelas, fadilat ataupun kelebihan negara Syria. Saya risau geng-geng yang taksub bangsa ni kata mana boleh Nabi Isa turun kat KL tu tak? Pula dah kan. Sebab ada orang dia dakwa Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Tak pasti macam mana lah, kajian dia macam mana, wallahu alam. Tapi negara dan juga tempat-tempat yang ada kelebihan secara khusus dalam hadis ataupun Quran, antaranya ialah Syria. Nabi sebut indal manaratil bayda, diturun dekat menara putih di Damsyik Syria. Nabi tak sebut dia turun kat Melaka, kat Betamalim, kat depan masjid tak ada turun kan. Tak turun dekat apa, dekat Kedah ke, dekat Pulau Pinang ke, tak ada. Nabi sebut dekat Dimashq, menara putih. Dan Nabi Allah Isa alaihi salam dia turun dalam keadaan wadi'an kaffaihi ajnihati malakain. Dia turun dalam keadaan memegang kedua sayap malaikat yang bawa dia turun. Malaikat ni dalam riwayat tafsir yang lain menyebut malaikat Jibril, Allah Taala alam. Tapi malaikat lah, dia memegang sayap malaikat dan dia turun dengan malaikat. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salam turun tu tuan-tuan, hadis dalam hadis riwayat Imam Muslim ni, ini hadis Nabi cerita pada para sahabat ni. Idza rafa'a tahaddara minhu jumanun kallu'lu fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat. Macam mana kita nak tahu ni Nabi Allah Isa? Macam kita nak tahu tuan-tuan? Ada satu petunjuk yang hadis ni bagi tahu. Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuhu fayatlub. Nafas Nabi Allah Isa ni dia turun, keajaiban ataupun Allah beri dia mukjizat. Dia turun tu nafas dia ni tuan akan pergi sejauh mata memandang. Umat manusia yang berbaki, yang belum lagi meninggal dunia, yang belum lagi mati dibunuh Dajjal, akan melihat Nabi Allah Isa alaihi, dan dia akan angin nafas Nabi Allah Isa ni dia akan menghembus di orang beriman sampai orang beriman tahu yang ada satu insan iaitu Nabi Allah Isa turun dengan sayap malaikat. Dan angin nafas Nabi Allah Isa ni mematikan ramai orang-orang kafir yang pengikut Dajjal yang
mengenai angin nafas Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia akan turun di Syria, akan berjumpa dengan Al-Mahdi di Palestin, berbai'ah di sana. Dan Nabi Allah Isa ni tuan, Allah buktikan Dajjal ni tak kuat mana kan. Tapi zahir yang kita baca dalam hadis, dia memang ada kuasa sikit lah yang Allah izin pada dia. Tapi bila Nabi Allah Isa turun, Dajjal tak ada apa-apa kan. Nabi Allah Isa ni fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babin luddin fayaqtuluhu. Nabi Allah Isa akan cari Dajjal dan juga Imam Mahdi akan cari Dajjal sampai ke Palestin bi babil luddin, di sebuah pintu Lud. Pintu Lud ni tuan-tuan ada kat Palestin hari ni. Di bahagian mana tu ada kajian lah. Tapi Israel memang dakwa ada pintu Lud. Nabi Allah Isa akan cari Dajjal sampai ke pintu Luddin. Fayaqtuluhu, dibunuh Dajjal, mati. Dajjal yang selama ni disangka kuat, rupa-rupanya habis macam tu ya. Mati Dajjal. Umat Islam yang berbaki pada ketika itu, thumma ya'ti Isa alaihi salam qaumun qad asahumullahu minhu. Nabi Allah Isa akan melihat umat Islam yang beriman, yang pertahankan iman mereka, yang bertukus lumus tahankan iman ni. Tak makanlah apa yang ada. Dajjal dah musnahkan makanan orang beriman ni. Nabi Allah Isa akan jumpa saki-baki orang beriman ni. Dia akan nak buat apa? Fayamsahu an wujuhi. Nabi Allah Isa akan sapu ala wujuhihim, di atas wajah mereka orang beriman. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Nabi Allah Isa khabarkan kepada mereka tentang darjat mereka dalam syurga Tuhan Jalla wa'ala. Seorang Rasul akan menjamin syurga untuk manusia mukmin di peperangan akhir zaman tu nanti dengan jaminan syurga. Orang Islam yang masih lagi pertahan dia punya iman. Tuan, hari ni tak ada makan kan? Susah makan hari ni. Ada orang, sebagian orang dia susah nak makan. Tabah tuan, dia tabah tahan lapar. Hari ni pun ada ramai orang tak tahan dah. Mencuri sana sebab nak makan. Tuan bayang macam kalau Dajjal muncul, nak curi makan pun tak ada. Makanan yang nak dicuri pun tak ada. Saat-saat tu tuan-tuan, Dajjal datang bawa makanan. Ni datang ambil ni. Hari ni tuan-tuan, orang Kristian bagi makanan dalam gereja pun kita pergi. Kan? Apatah lagi kalau Dajjal muncul bawa makanan daripada tangan kanan, ting makan. Nak buah, ting buah datang. Dengan benda yang ajaib yang Dajjal bawa, mengaku dia Nabi Allah Isa, dia Tuhan. Ramailah orang akan ikut dia. Ramai. Musibah tu jauh lebih menakutkan. Bukan nak suruh takut Dajjal, tak. Musibah tu jauh lebih besar berbanding musibah virus yang kita hadapi sekarang ni. At least boleh pakai mask lagi kan. Dajjal dia buat musibah tu. Nabi Allah Isa dia beri jaminan dengan syurga untuk orang yang dah bertahan iman kan. Nabi Allah Isa berbanding Dajjal yang hidup selama setahun lebih, 404 hari lebih. Nabi Allah Isa dia memerintah dunia ni 40 tahun. 40 tahun. Dalam riwayat hadis menyebut 40 tahun. Hari-hari biasa 40 tahun. Tapi di sengkang waktu itu ada satu waktu yang dalam hadis sebut fabainama huwa kadzalika id auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam inni qad akhrajtu ibadan li. Di tengah-tengah tempoh yang manusia lega, turunnya Nabi Allah Isa memerintah bumi dengan aman, nak mengembalikan balik kehidupan manusia. Allah dia bawa wahyu, dia wahyukan Nabi Allah Isa akan satu perkara, inni qad akhrajtu ibadan li, bahawa Isa, aku sekarang ni akan bawa turun makhluk kepadaku, makhluk yang aku ciptakan, makhluk. Ibadan li merujuk kepada makhluk lah. Dan Allah kata la yadani li ahadin biqitalihim, tak akan ada tangan pun yang mampu bunuh dia. Allah bagi tahu kan Nabi Allah Isa, kau pun seperti mana kau telah bunuh Dajjal dengan redha aku, kali ni Isa kau takkan boleh bunuh makhluk aku yang ni. Allah punya makhluk lah. Ni makhluk apa tuan? Musibah apa pula ni? Yang ni ialah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni bukan sepakat lah, tapi majoriti para fuqaha sebut dia ni orang. Ada sebahagian lagi kata dia ni binatang buas, wallahu ta'ala alam, tapi saya rasa yang majoriti itu betul, wallahu alam lah. Rasa-rasanya pandangan yang kata Ya'juj Ma'juj ni orang, dia akan
mufsidin nafil ard. Dalam surah Al-Kahfi sebut tentang Ya'juj Ma'juj yang ada awal dulu pernah memusnahkan bumi ni. Sampai Zulkarnain disuruh untuk diminta tolong untuk kepung Ya'juj Ma'juj ni. Allah sebut dalam hadis ni, makhluk aku tu dia akan buat satu bentuk kerosakan yang besar yang kau pun tak mampu nak kepung dia, wahai Isa. Maka Allah perintahkan, faharriz ibadi ila tur. Kau ambillah semua hamba-hamba aku yang beriman ni, bawa mereka semua naik atas bukit. Dan bukit banyak mana orang boleh kan? Menggambarkan suasana pada akhir zaman ni, umat Islam yang beriman tinggal sikit. Kita yang jauh daripada Syria ni tuan-tuan, nak pergi Syria macam mana tuan-tuan? Dan yang jauh ni, agak-agak kita mati dulu ke macam mana? Kita sempat tak sempat tu Wallahu'alam lah kan. Tapi andai kata ada lah kita zaman-zaman tu, Wallahu'alam lah. Tak jauh lah daripada musibah tu. Bukit banyak mana, menggambarkan manusia yang dapat ikut naik atas bukit sikit. Dan Ya'juj wa Ma'juj ni, Ya'juj Ma'juj ni, Allah kata, Nabi sebut dalam hadis, wa yab'atsullah Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Allah bangkitkan makhluk Allah tu, iaitu Ya'juj dan juga Ma'juj. Dan dia, umat Islam beriman naik bukit, Ya'juj Ma'juj kat bawah ni penuh. Makhluk yang memenuhi bumi. Fayamurru awailuhum ala buhairati tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum. Ya'juj Ma'juj dia musnahkan bumi, makan tumbuhan, dia musnahkan bumi. Dan ada sebuah tasik dekat Palestin hari ni tasik Galili orang panggil. Tapi hadis sebut buhairati tabariyah. Hadis sebut tasik tu ialah tasik Tabariyah. Dia akan fayashrabuna ma fiha, Ya'juj Ma'juj akan minum kering air ni sampailah baki-baki yang lain tengok-tengok kat situ, fayaquluna, dia tengok kat atas situ, laqad kana bi hadhihi maratan ma, air habis dah, kering dah air kat situ. Tasik ni dulu, tasik ni tuan-tuan, Nabi pernah sebut akan kering pada akhir zaman. Dia akan kering. Sekarang pun dah nak kering dah. Ada yang kata dah kering, Wallahu'alam. Tapi Ya'juj Ma'juj akan musnahkan bumi ni, kawasan sekitar Syria tu, kawasan macam mana, Wallahu'alam. Sampailah air itu kering, dia minum air itu kering. Wa yahsurun Nabi sallallahu alaihi Nabi Allah Isa alaihi salam, dan Nabi Allah Isa pun terkepung ke atas bukit, dan juga orang beriman terkepung atas bukit. Hatta ra'su thur li ahadihim khaira. Nabi gambarkan keadaan susahnya pada ketika itu, nak makan pun tak ada, sampai Nabi gambarkan ra'su thur li ahadihim khairan min mi'ati dinar. Sampaikan kepala kamu lebih murah daripada 100 dinar. Dalam riwayat lain Nabi kata sampailah kepala manusia, nyawa manusia pun lebih murah berbanding lembu. Sebab nak makan punya susah. Dah duduk atas bukit. Apa yang ada atas bukit kan? Bawah habis semua ni. Ya'juj Ma'juj dah rosakkan bumi. Kita sangka Dajjal dah buat musibah besar lah. Setelah aman sekejap, Ya'juj Ma'juj datang, dia kembali memusnahkan bumi. Hasil mahsul bumi habis kat bawah tu, air mengering. Kemudian tuan-tuan, manusia terkesan, sampai Nabi kata nyawa manusia pun murah nak dibandingkan dengan lembu. Orang lagi akan, ada lembu seekor, orang lagi akan jaga lembu tu banding nyawa orang. Mati pun tak apalah, yang penting lembu ni hidup, kita boleh makan dia. Manusia kembali sukar. Di tengah-tengah kesukaran itu, Nabi Allah Isa alaihi salam pun berdoa kepada Allah bersama dengan orang Islam yang lain. Fayursilullahu ta'ala alaihim naghaf fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahid thumma yahbut. Tuan-tuan, Nabi Allah Isa dan juga orang Islam yang lain, orang beriman, dia doa kepada Allah supaya matikan Ya'juj Ma'juj ni. Allah tuan, kali ni betul-betul kita kembali zaman Bani Israel ni. Minta dengan doa Allah bagi. Directly Allah bagi. Saya bila baca hadis ni tuan, saya menggambarkan bahawa manusia memang tak ada teknologi lagi dah. Teknologi habis. Kalau ada teknologi, Nabi akan sebut manusia akan tembak dia dengan pistol. Tapi teknologi tak ada. Ketika itu, senapang tak ada. Yang manusia ada ialah doa. Tu Nabi kata, ad-doa silatul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Merujuk senjata, sekarang ni pun senjata. Tapi akhir zaman, doa tu betul-betul jadi senjata yang akan menghancurkan Dajjal
dan juga menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Dengan doa itulah Allah Subhanahu wa taala utuskan seekor naraf ni, dia macam ulat tau, naraf ulat. Fi riqabi, ulat tu dia akan datang dekat tengkuk Ya'juj Ma'juj. Dia akan makan, dia akan bunuh Ya'juj Ma'juj kamauti, dan fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Thumma maka akan matilah Ya'juj Ma'juj. Umat Islam, orang yang beriman termasuk Nabi Allah Isa akan turun ke bawah bukit. Dah Ya'juj Ma'juj dah mati dah. Dia turun bawah bukit ni, satu hal lagi yang besar. Apa dia tuan-tuan? Hal itu ialah fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'uhu zahamuhum wa natanuhum. Nabi kata dalam hadis ni, bila turun bawah bukit, Ya'juj Ma'juj dah mati dah. Masalah kedua ialah Nabi kata la yajiduna fil ard, tak wujud satu tempat pun kat bumi, walaupun shibrin, satu hasta kau ni, tak wujud melainkan bawah tu bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Bangkai yang busuk, bersepah tuan-tuan, bangkai. Jadi walaupun Ya'juj Ma'juj dah mati, musibah sekarang ni macam mana nak buat? Bumi tak subur sebab bangkai ni duduk banyak ni. Ramailah orang tertimpa musibah dengan busuknya bangkai. Nak hidup macam mana tuan-tuan? Kita sampah bersepah dalam rumah, kita repot. Ni sampah depan rumah saya ni, siapa cerita sekarang ni? Majlis tak angkat. Tu ujian sampah depan rumah lah. Akan datang bila bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj tuan-tuan, bersepah, bau busuk macam tu. Manusia rasa elok duduk atas bukit pada turun bawah ni. Bangkai bersepah ni. Tuan, sekali lagi tuan-tuan, doa senjata orang beriman. Maka Nabi Allah Isa, kita akan kembali, kita baca dalam surah Baqarah. Bani Israel, saya sengaja bacakan hadis akhir zaman ni sebab tuan-tuan, akhir zaman nanti betul, memang real, Allah akan kembalikan manusia ni kembali ke zaman lampau. Zaman tak ada teknologi. Zaman minyak yang kita dah keluarkan daripada bumi ni, yang boleh hasilkan senjata yang canggih, satelit yang boleh cam orang kat bawah macam mana, satelit yang boleh bawa kereta Proton X50 tu. Automatik boleh gerak tuan, betul boleh gerak, tak perlu pun boleh gerak. Sekarang manusia punya bergantung pada teknologi kan. Nak parking kereta malas, tekan, dia parking sendiri. Oh, senang betul tuan-tuan. Bila teknologi tu, Dajjal dah musnahkan satelit, maka manusia punya kebergantungan pada teknologi pun hilang, keupayaan dia untuk terus hidup pun hilang, mati. Tak teknologi, mati. Mati. Pada hari tu bergantung teknologi, tengok ni, kita rakam kuliah kita kan. Teknologi, semua teknologi. Tuan, akan datang bila zaman ni muncul, kita baca hadis ni, memang tak ada teknologi tuan-tuan. Nak bersihkan macam mana bangkai tuan-tuan, tak ada teknologi. Maka doa Nabi Allah Isa dan kita semua beriman, doa pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala, Allah bantulah kami ya Allah, bangkai ni busuk, kami pun tak boleh nak hidup macam ini. Doa fayarghabu nabiyallahu Isa alaihi salam wa ashabuhu, berdoalah Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya orang beriman kepada Allah, maka Allah pun fayursilullahu ta'ala tayra, Allah utuskan burung-burung ka'anaqi al-bukht. Burung ni dia punya kepala tu macam unta. Dia turun fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu Allah. Dia turun, dia bawa naik, dia bersihkan semua bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj yang ada. Tuan, burung tu dia bawa, dia turun fatahmiluhum, tahmil, hamil. Maksud hamil tu kan? Wanita yang hamil, maksud dia. Hamil ni dia membawa, dia ada kandungan yang dibawa, hamil. Burung ni tahmil, dia tahmiluhum, dia membawa mereka. Mereka tu bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj lah. Dia bawa semua bangkai-bangkai ni naik, dia buang semua. Apa yang Allah nak? Thumma yursilullahu azza wa jal mataran, kemudian Allah turunkan hujan, la yukinnu minhu bait madarin wala wabarin fayursilul ard hatta yatrakaha kazzalqah. Hujan tu turun tuan punya lebat, dan dia membersihkan bumi ni sampailah bumi tu licin macam zalaqah, macam cermin. Nabi kata kita duk fikir tsunami tu air tuan-tuan, dia tak licinkan, dia makin mengotorkan bumi. Tsunami yang jadi kat Indonesia tu air kan, bukan itu air lah, tahun-tahun dah kan. Lepas tsunami tu bantai Aceh tu tuan-tuan, kita tengok
Rumah runtuh, kayu-kayu semua bersepah, tempat kotor. Tu tsunami laut lah. Tapi dia logik. Padang pasir, tak ada rumah apa. Padang pasir dekat Damsyik, sekeliling tuan-tuan, tak ada rumah apa. Yang ada bangkai je. Bila hujan turun, air banyak, dia akan bersihkan. Bekas-bekas bangkai dia akan bersihkan. Jadi betul, bersih. Bumi bersih. Kemudian tuan-tuan, Allah berkata, anbiti samar ya ardi anbiti samarataki, wahai bumi, tumbuhkan balik buah-buahanmu. Tumbuhlah buah-buahan dekat bumi. Wa ruddi barakataka, dan keluarkan balik keberkatan kau, wahai bumi. Fa yawma idzin ta'kulul 'isabah minar rummanah. Tu ketika Allah perintahkan bumi supaya bawa keluar buah-buahan, manusia akan makan rumman. Rumman ni buah delima. Satu buah delima tu ta'kulul 'isabah. Sebiji buah tuan. Ni buah delima kecil-kecil kan, buah delima kecil-kecil kan. Tuan, akhir zaman nanti lepas Ya'juj mati tu, Allah suruh bumi keluarkan balik dia punya hasil. Satu buah delima tu dimakan oleh ramai manusia. Isabah. Sebiji buah delima tu manusia ramai boleh makan. Maknanya besar buah delima tu macam mana tuan? Manusia boleh makan ramai. Dia tak sebut makan KFC tak, dia buah-buahan. Dia buah-buahan. Sebab asal bumi ni buah-buahan lah. Manusia makan delima tu ramai-ramai sebab berkat bumi dah tumbuh balik. Wa yastadhilluna bi qihfiha. Sampaikan buah delima tu punya besar, manusia boleh jadikan yastadhillun, boleh berteduh bawah kulit delima tu. Buah delima yang kecil tu, tuan bayangkan dia besar, sampai dia punya kulit tu boleh buat payung. Yastadhillun ni maksud dia buat zilal, bayang-bayang, boleh berteduh bawah tu. Besar buah tu. Wa yubarik fir risil hatta innal liqha minal ibil la takfil fi'a minan nas wal liqha minal baqar la takfil qabilata minan nas wal liqha minal ghanam la takfil fakhidha minan nas. Susu unta, susu lembu, susu kambing 3 ekor tu cukup menampung susu untuk manusia yang berbaki tu minum. Tuan bayangkan barakahnya bumi pada ketika itu. 3 ekor punya binatang pun cukup. Dia punya sihat, dia punya subur, dia punya sihat. Lembu, kambing dan unta tu, dia berikan manfaat susu dia untuk ramai manusia orang beriman yang ikut Nabi Allah Isa ni minum. Berkahlah balik bumi ni. Berbaki 40 tahun pemerintahan Nabi Allah Isa alaihi salam dalam keadaan aman demikian. Tuan, nak dapat sampai tahap tu tuan-tuan, nak kena tempuh 400 hari lebih dengan Dajjal. Kita yang kat sini kalau ada tuan-tuan, tak tahulah mati dulu ke, nak pergi cari Syria macam mana. Google Maps pun tak ada, kereta pun tak ada. Jalan kaki, tengok signboard, pergi ke Perlis dulu, jalan kaki. Tuan cuba Google Maps tu, berapa lama nak sampai Syria? Jalan kaki. Apa lagi? Tadi saya sempat buat tadi 83 hari tak tidur, tak berhenti. Masuk tidur berhenti, anak nak kencing apa semua, rasa setahun lebih buat sampai. Wallahu a'lam kan. Nak pergi macam mana tengah-tengah setahun tu tuan, tengah jalan tak ada makan, mati kita. Wallahu a'lam, tak tahu cakap macam mana. Tapi tuan-tuan dah tempuh tu semua, dapat keadaan bumi yang dah baik, pemerintahan Nabi Allah Isa, makan kita hebat, susu tuan-tuan. Orang-orang beriman dengan Nabi Allah Isa ni, mereka dapat ketenangan yang aman, damai. 40 tahun pemerintahan Nabi Allah Isa alaihi salam. Di tengah-tengah kedamaian itu, susu yang hebat, buah delima, buah-buahan yang hebat. Fabainama hum kadzalika idh ba'atsallahu ta'ala rihan tayyibah. Tiba-tiba Allah dia beri satu anugerah rihan, satu angin yang tiup sepoi-sepoi bahasa, punya sedap angin tu. Dia tiup al-fakhidha minan nas, dia tiup orang-orang beriman. Dia bagi macam satu keenakan, macam aircon ni kan. Dia punya sejuk tu dia tiup kita rasa tengah-tengah makan delima hebat, entah buah-buahan, entah durian, entah apa ada, sedap-sedap. Tiba-tiba angin datang tiup kita rasa macam memang syok tuan. Angin tu tiup memang syok. Nabi punya bandingan, nak kata syoknya angin tu, bestnya angin tu, fatakhuduhum tahta abatihim. Kita kalau tutup ketiak kita macam ni kan, kena tak angin masuk tak bawah ketiak kita kan? Tak boleh masuk ya. Ketiak ni memang panas. Sebab tu kalau bau bacin tu,
Ketiak perlu kan? Sebab tak kena angin bawah tu. Sebab tu orang kadang-kadang orang lelaki utama kan, dia duduk je kan, ketiak dia basah. Ketiak dia basah. Sebab tak masuk angin bawah tu. Tuan, angin yang Tuhan kirimkan ni, rihan tayyibatan, angin yang hebat ni, dia tiup sepoi-sepoi bahasa. Ketiak tutup pun terasa dekat bulu ketiak kita angin tu lalu. Tuan, punya hebat angin. Allah bagi anugerah hebat kepada orang beriman. Yang pertahan iman dia 400 hari lebih dengan Dajjal tu. Allah bagi anugerah kepada orang beriman. Tahap macam tu. Tiup angin tu hebat, dia tiup kita. Kita rasa hebat, dapat minum air susu yang sedap, makan angin pula Allah sedapnya. Tuan-tuan, angin tu tuan-tuan, rupa-rupanya dia adalah kenikmatan terakhir yang Allah beri pada orang beriman. Angin tu dia bagi kesedapan, keenakan, fataqbid ruha kulli mu'min wa kulli muslim. Rupa-rupanya angin tu ialah nikmat terakhir untuk orang beriman, orang Islam. Allah rupa-rupanya hantar angin tu mencabut dengan lembut nyawa orang Islam dan orang beriman. Angin tu sedap. Kita rasa sedapnya angin, syok punya angin tu, roh tercabut, mati. Allah akhiri nyawa orang beriman, nyawa orang-orang Islam yang beriman tu, yang pertahan iman zaman-zaman Dajjal sampai Nabi Allah Isa turun, dah aman damai 40 tahun bawah perintah Nabi Allah Isa. Allah bagi angin terakhir yang menikmati orang beriman, dia dapat rasa nikmat tu. Tak sedar nyawa kena ambil oleh Allah. Malaikat maut akan cabut nyawa orang beriman, menghargai keimanan mereka, meninggal dalam keadaan yang soleh, meninggal dalam keadaan yang beriman. Nabi Allah Isa, Imam Mahdi, orang beriman, semua akan mati dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan yang aman, damai. Tuan-tuan, berupanya tuan-tuan, berupanya pengikut Dajjal itu ada baki yang bersembunyi ni. Ada baki lagi yang bersembunyi, yang tak kena dengan hembusan nafas Nabi Allah Isa tu kan. Ada lagi yang jauh-jauh yang bersembunyi. Mereka ni, kata Nabi SAW, wa yabqa syirarun nas, baki manusia yang jahat, baki pengikut Dajjal yang ada. Lepas dia tengok orang beriman, orang Islam mati semua dah. Mati. Bagus betul dah mati dah. Mereka keluar ramai. Dia bila keluar tuan-tuan, yataharajuna fiha taharujul humur. Mereka keluar, mereka bergembira atas kematian orang beriman, orang Islam mati, mereka bergembira. Mereka kembali porak-porandakan dunia dengan kemaksiatan mereka. Nabi menggambarkan, bukan gambar, Nabi beritahu dalam hadis ni, kejahatan yang mereka buat ialah seks bebas. Tepi-tepi jalan, tukar-tukar isteri. Yataharajuna fiha taharujal humur. Satu etika yang sangat buruk, sangat tak senonoh. Mereka kembali memungkiri, mengkhianati Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Di tengah-tengah keganjilan itu, di tengah-tengah kerosakan mereka itulah, fa'alaihim taqumus sa'ah, Allah bangkitkan matahari terbit sebelah barat dan mengkiamatkan dunia. Tuan, alhamdulillah. Sebenarnya tuan, kalau ikut hadis ni, orang beriman takkan tengok hari kiamat ni. Punya dahsyat hari kiamat tu. Orang beriman, orang Islam takkan ada lagi dah. Yang tinggal kafir melekit. Kafir melekit lah. Bukanlah melekit. Kafir yang betul-betul musuh Islam yang ikut Dajjal tu. Mereka yang tinggal kat dunia ni. Orang beriman, Allah dah beri nikmat terakhir. Dah mati dah orang beriman semua. Orang kafir ni tuan-tuan, di tengah-tengah kekalutan mereka, melanggar perintah Tuhan tu, buat jenayah. Allah tak boleh gambar tuan. Hari ni pun tuan-tuan, industri pelacuran orang kafir ni, orang Islam juga ada yang terlibat. Sangat teruk. Jual manusia, so sangat teruk tuan. Hari ni pun teruk dah. Akan datang macam mana teruk tu tak dapat kita gambar macam mana, wallahu a'lam. Di tengah-tengah kekalutan itulah Allah fa'alaihim taqumus sa'ah, Allah jadikan hari kiamat pada ketika itu. Hadis ni rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi cerita kepada para sahabat, hadisnya daripada sahabat Nabi namanya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sebab saya cerita, nak bagi tahu tuan-tuan, kita nanti akan yang kita baca dalam surah Baqarah ni tuan-tuan, perihal orang Yahudi yang mereka macam berdialog dengan Allah macam biasa ya kan. Dia minta dengan Allah, dia minta janji dengan Allah Taala, dia khianat janji macam seolah biasa mereka buat. Tuan, kita nanti pada akhir zaman, kalau kita ada lah masa pada ketika itu, kita juga akan dikembalikan dengan zaman ni. Kita dengar sebelum ni, kita dengar cerita ni, cerita lalu ni.
dia akan jadi balik cerita yang hampir sama. Bukan cerita lah, tapi dia punya keadaan tu hampir sama. Zaman tak ada teknologi, padang pasir. Senjata orang Islam ialah doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi balik, tuan. Tapi kita, tuan-tuan nak tak rasa zaman tu, tuan? Tak tahulah saya, tuan-tuan. Kita hari ni berani cakap lah, saya orang beriman, berani cakap lah. Cakap kat mikrofon sedap lah, ustaz. So, dah jadi betul-betul, tuan-tuan. Kita pun tak tahu nak pergi mana. Tak kenal ni Dajjal ke Isa, tak boleh nak bezakan yang mana satu. Entah-entah dan kita semua tak tahu. Ustaz yang cakap kat depan ni dia ikut Dajjal, tak tahu macam mana. Tak tahu, kan. Kita minta lindung dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim daripada menempuh zaman ni. Jika Allah tak dengan kita lah orang yang menempuh zaman ni, kita tempuh zaman ni. Dan kita kena pegang cita-cita kita yang paling kita nak. Kita kalau boleh mati beriman cukup dah, alhamdulillah. Mati jaga, tapi wallahu a'lam mungkin ikat betul sebab anak-anak nak makan. Ayah lapar, abi lapar, abi. Awak nak bagi makan, abi tak nak. Tak boleh nak tu Dajjal, nak apa Dajjal, lapar, abi. Ambil beriman pada Allah. Dan cakap-cakap iman yang tadi tak semudah lafaz sebenarnya. Dia pengamalan. Ada 70 lebih cabang iman yang kita nak sempurnakan. Tuan buat homework sikit kat rumah. Tuan cari cabang-cabang iman tu apa dia. Sempurnakan yang tu. Jaga kebersihan, hormati tetamu, hormati jiran, hormati orang yang lebih tua. Cabang-cabang iman. Mendamaikan dua muslim yang bertelagah, kan. Membersihkan laluan orang ramai. Cabang-cabang iman. 70 lebih cabang-cabang iman. Nak kena sempurnakan tu. Supaya kita jadi orang yang betul-betul boleh menilai dengan cara yang betul. Cabaran sangat sukar. Tuan buat homework kat rumah. Tuan cari cabang-cabang iman tu apa dia. Sama-sama kita sempurnakan cabang iman dalam diri kita. Supaya mudah-mudahan akhir zaman, bila zaman tu sampai, kalau kita ada, selamat kita insya-Allah. Walaupun kita terpaksa bertahan lapar, ikat perut ke apa, selamat kita, anak cucu kita insya-Allah selamat, mudah-mudahan beriman pada Tuhan. Mati pun mati dalam iman, dapat A lah. Mati beriman dapat A lah, alhamdulillah. Tak kira lah kena belasah teruk dengan Dajjal ke jadi apa, tak kira lah. Yang penting aku mati dalam iman, dapat syurga Tuhan, alhamdulillah. Tuan, itu yang kita nak akhir zaman ni. Masa yang ada ni, tuan, kita sambung sikit masa yang ada dalam tafsir Halaqah Ibn Katsir kita ni, ayat ke-80. Allah sebut, setelah kita tengok kita hari tu macam mana al-amani, amani dongeng-dongengan, kan. Orang Yahudi ni dia kuat berdongeng. Dia buat dongeng-dongeng dia. Kitab tak mau baca, dia buat kisah-kisah dongeng dia, kan. Dia sebut tu wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Dia jadikan agama ni dongengan, dia cipta-cipta sendiri, kitab ada dia tak nak baca. Illa amani wa inhum illa yadhunnun. Tuan, apakah lagi bentuk dongeng yang orang Yahudi buat? Okey, ni kata orang Yahudi. Ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Okey, antara dongengan amani, benda dongeng lain yang dia sangka-sangka orang Yahudi ni. Dia kata apa? Kami ni sekali-kali takkan disentuh oleh neraka Allah illa ayyaman ma'dudah, melainkan hari yang sebentar je. Tak maknanya macam ni, tuan. Kami masuk neraka nanti pun kejap je. Dia kata macam tu. Tuan, dia berangan, dia punya dongeng dia kata kami masuk neraka, betul kami masuk neraka. Tapi kejap je, yang lama tu kau. Kami keluar balik nanti. Dia kata macam tu. Dalam riwayat Israiliyat, orang Yahudi ni dia punya orang kata macam apa? Macam muka tak mancung, pipi terserong-serong lah. Tak tahu malu. Derhaka dengan Tuhan, langgar janji dengan Tuhan, nak masuk. Dia anggap dia macam masuk neraka sekejap dia. Nanti keluar balik pergi syurga. Okey, dalam riwayat Israiliyat, pendeta Yahudi ni kata mereka masuk neraka 40 hari je. Satu riwayat. 40 hari sebab berdasarkan hari mereka mungkiri janji dengan Tuhan sampai mereka sembah anak lembu. Tuan ingat tak 40 hari tu? Yang Nabi Allah Musa pergi naik atas bukit Saina, bukit Saina untuk terima wahyu Taurat. Mereka kat bawah ni dia pergi sembah patung anak lembu, kan. Jumlah dia 30 hari tambah 10 hari yang kita baca dalam Quran, kan. 40 hari tu mereka menyembah anak lembu. Yang Nabi Musa turun tu tengok-tengok mereka sembah anak lembu, Nabi Musa dia agak marah dengan Nabi Allah Harun alaihi salam, kan. Dia marah, kenapa tak jaga kaum ni sama sembah anak lembu ni? Tapi dah macam tuan-tuan, Bani Israel bukan boleh dijaga macam tu saja. Mereka ramai. Mereka sembah tu 40 hari. Jadi tanggapan riwayat yang pertama,
Masuk neraka sekejap tu tempoh yang pendeta mereka angan-angan dongeng-dongeng kan, dia kata kita masuk neraka kejap je. Berapa lama? 40 hari je kata. Oh, dia buat ikut suka hati otak dia je. 40 hari dia kata masuk neraka 40 hari je. 40 hari. Riwayat Israiliyat yang kedua kata pendeta Yahudi bagi tahu kita masuk neraka 7 hari. 7 hari berdasarkan 7,000 tahun umur bumi ni. Tahu bumi umur berapa tu pun dah kufur dah. Dia dakwa dia tahu umur bumi ni berapa, 7,000 tahun. Sekarang dah berapa? Sekarang dah tahun 2000 kan. Bumi ni umur lagi kira 5,000 tahun je. Dia boleh tahu pula, sedangkan Nabi pun tak tahu bila umur kiamat dunia ni. Nabi SAW tak tahu perkara yang gaib. Tapi Yahudi dakwa dia tahu 7,000 tahun bumi ni. So 1 tahun 1 hari. Kan? 1,000 tahun sehari kan. Yang Allah kata wal yauma 'inda rabbihim ka alfasanatin mimma ta'udun. Allah kata sehari dekat akhirat bersama dengan 1,000 tahun dekat dunia ni kan. Quran bagi tahu. Dia pun darab 7,000 tahun hidup kat dunia, 7,000 tahun 7,000 hari lah. Tapi 7 hari lah. So masuk neraka 7 hari je. Dia buat dongeng dia. Dia buat sangka-sangka agama ni. Ikut tafsir akal dia sendiri 7 hari. Yang tu dia kata, ni amani yang seterusnya lah. Wa qalu lan tamassaman naru illa ayyaman ma'dudah. Lepas orang buat agama ni dongengan macam tu, apa tengah kita tuan-tuan? Okay, kita tuan-tuan, ni sunnah, ini kita kena ambil ni. Kalau ada orang buat merepek agama ni, kita kena buat apa tuan-tuan? Ni, agama ajar. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahi 'ahda. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Tak minta bukti. Hujjah, minta bukti. Kalau orang bawa satu bentuk ajaran agama yang kita rasa betul ke dia ni? Quran tak baca, hadis tak baca, pandangan para fuqaha pun tak sebut. Kalau dia sebut tu, okey, saya rasalah daripada pandangan Abu Hanifah macam ni, daripada hadis sekian Abu Hanifah kata macam ni. Hadis ni pula Imam Syafi'i kata macam ni. Okey, ni khilaf ni, saya rasa kita pilih yang ni lah. Tak apalah. Ada substan tu, ada penilaian. Kalau sebut-sebut agama ikut akal dia, tuan-tuan, saya bermimpi macam-macam ni, saya ialah bintang macam ni, saya ni. Apa agama ni buat ni? Dalil tak ada, pandangan para fuqaha pun tak keluar. Kita pun sangsi, kita nak buat apa tuan-tuan? Kita angkat tangan minta bukti. Agama ajar macam tu. Kalau kita benar, kita ada bukti yang kukuh. Apa bukti kamu benar? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bagi bukti kamu. Kalau kau dakwa kau orang benar, bagi bukti. Allah dalam hal ni, Allah surah kata, katakanlah, sudahkah kamu menerima janji daripada Allah? Kalau betul kau masuk neraka 7 hari atau 40 hari, mana bukti janji kau dengan Tuhan? Tunjukkan bukti. Mana yang Allah kata engkau 40 hari je, kau 7 hari, mana bukti? Minta macam tu. So Rasulullah SAW pada ketika Yahudi kata kami masuk neraka 7 hari atau 40 hari tu, Rasulullah diminta oleh Allah, ittakhaztum 'indallahi 'ahda. Bawa mana janji kau dengan Allah yang kata kau 7 hari masuk neraka, mana? Bawa. Fala yukhlifallahu 'ahdah. Kan? Dan mana janji yang kau dapat sehingga Allah tak akan memungkiri janji-janji dia. Kalau kau tak bawa bukti, tak bawa mana janji kau dengan Tuhan yang kau masuk neraka 7 hari je, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kau ingat Allah tak tahu ke? Kan? Jadi agama daripada ayat 80. Dan hari kita baca satu ayat 80. Minta maaf sebab tadi kita celoteh panjang tentang hari akhir zaman. Agama suruh minta bukti, dan agama kata dalam ayat ni am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dia katakan boleh buat buktinya. Cakap pada dia, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah tak tahu ke? Allah Maha mengetahui. Jangan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ni memberikan manfaat besar kepada kita mudah-mudahan insya-Allah. Allah Taala alam. Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua dengan apa yang kita dapat pada hari ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. Fahamnaha Sulaiman kullan ataina hukman wa 'ilma. وسخرنا معه الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.